kita seorang perempuan perlu buat bodoh dan jangan terlalu berlagak pandai semua benda. Macam mana Alia survive dekat rumah mertua? Lepas kahwin macam mana Alia survive kat rumah mertua? Mak mertua ajar kita untuk jadi macam mana. Arwah nenek Alia ajar macam mana kita seorang isteri untuk behave. Lepas tu macam mana kita seorang perempuan perlu buat bodoh dan jangan terlalu berlagak pandai semua benda. Walaupun kita pandai, walaupun kita berpelajaran, kita jangan terlalu berlagak nak menunjuk yang kita ni pandai. Sekali-sekala tu buat bodoh. Buat bodoh ni bukan buat bodoh bermaksud kau memang buat bodoh betul sampai kita ingat kita ni bodoh. Bukan. Bodoh tu bagus untuk kita, bagus untuk suami, bagus untuk keluarga kita. Okay, keluarga kecil kita iaitu suami, isteri dan betul-betul anak-anak nanti. Kenapa? Sebab kalau orang perempuan ni dia terlalu membangga diri, lama-lama nanti suami pun lantak kau dah pandai sangat, kau buat Lepas tu nanti kita yang sendiri sedih. Kita sendiri yang sedih. Bila kita sedih, kita kata, suami aku ni tak sayang aku. Suami aku ni tak tahu bertanggungjawab. Semua aku yang buat. Tapi sebenarnya kita yang buka pintu. Kita sendiri yang buka pintu untuk benda tu terjadi. Jadi kita tak nak buka pintu supaya semua benda kita buat. Sebab kita nak belagak. Tak apa, I buat. Tak apa, I buat. Lama-lama suami pun jadi malas. Lama-lama suami pun kata, kalau kau dah boleh buat semua, kau buatlah. So macam Alia kata, daripada awal, ini tips Alia. Daripada awal Alia memang buat bodoh, tak tahu bayar bil. Daripada awal Alia buat bodoh, tak tahu nak beli flight tiket apa semua, tak tahu. Padahal Alia tahu sebelum ni Alia duduk sendiri kan. So bila buat bodoh, tak tahu apa semua, suami kita pun dulu tak pernah bertanggungjawab apa-apa. Dia pun umur 23 tahun, tak ada tanggungjawab nak bayar sewa rumah, nak bayar itu, nak bayar kereta, tak ada tanggungjawab. So bila dia mula berkahwin dengan Alia, macam mana nak create that tanggungjawab, kita kena buat bodoh. Kita kena buat bodoh. Benda buat bodoh ni bukan daripada masa bercinta kau buat pandai, lepas tu tiba-tiba kau nak buat bodoh masa dah kahwin. Tak boleh. Dia kena daripada masa kahwin, semasa bercinta tu dah buat bodoh dulu dah. Supaya kita bagi tanggungjawab tu pada boyfriend. Saya pun terus ambil Coco Crush bila nampak Big Boss makan tu. Kita bagi terus tanggungjawab tu pada boyfriend kita. So dia tahu bila dia dah kahwin, dia tahu lagi besar tanggungjawab dia. Bukan tanggungjawab dia masa dia jadi boyfriend tu besar tanggungjawab, lagi besar tanggungjawab dia bila dia dah kahwin. Kena bagi daripada awal. Bukan tiba-tiba kau nak anggap masa kita bercinta kita independent. Bila dah kahwin tiba-tiba nak bagi tanggungjawab. Tapi masa Alia bercinta dengan Big Boss tak adalah bayar bil elektrik Alia apa semua, Alia bayar sendiri. Cuma sebab Alia daripada jauh, Alia dulu dekat mana? Alia dulu kat New Zealand, Big Boss kat London kan. So sendiri-sendiri. Tapi bila balik Malaysia, kita mulakan hidup baru. Bila kita mulakan hidup baru, kau bayarlah semua. Betul? Sebab Alia pun dia tak kasih Alia kerja. Dia tak kasih Alia kerja. Dia suruh Alia duduk rumah, jaga anak-anak dia. Padahal masa tu kita orang Alia dah kata dengan dia, abang, selama 5 tahun kita kahwin ni, Alia tak nak anak. Alia cakap dengan dia macam tu. Sebab kita kahwin muda. Sebelum kita kahwin pun kita duduk bercinta jarak jauh. Seorang kat London, seorang kat New Zealand. Bercinta jarak jauh. Jumpa hujung tahun je, bulan 12. Jadi bila dah berkahwin tu, kita nak ambil masa untuk mengenali satu sama lain. And kenapa juga Alia kata nak anak lepas 5 tahun kahwin? Sebab bila mula kahwin, kita baru kenal, perangai dia macam ni sebenarnya. Lepas tu dia pun tengok, perangai dia macam ni juga sebenarnya. Jadi kita sendiri tak tahu, mampukah kita sama-sama kekal ke jodoh kita ni. Sebab baru sekarang ni nampak perangai masing-masing, kekal ke jodoh kita ni. So orang perempuan dengan orang lelaki ni, kalau awal-awal dia dah nampak dia bercerai, sebab mak bapak Alia bercerai dulu kan. So Alia takutlah benda ni. So bila dia bercerai, tak ada anak, bercerai tu lain tau. Dia bercerai macam okey, habis macam tu je. Macam kita putus, clash je dengan pak mak. Tapi kalau kita bercerai, kita dah ada anak, tanggungjawab tu kejap dia nak berebut anak, kejap kita nak berebut anak. Kesian dekat anak. So sebab tu Alia kata awal-awal Alia tak nak anak untuk 5 tahun pertama perkahwinan. So Big Boss kata campur susu. Fine. Dia kata okey fine. Dia pun tak nak anak sebab dua-dua masa tu muda. Kita belum ada apa-apa pun masa tu. Kita baru lepas belajar kan. Big Boss pun baru start kerja. Belum ada apa pun. Belum macam orang lain. So bila dah setahun kahwin,
duduk rumah mak mertua, dah setahun kahwin, kita dah faham apa yang mak mertua suka, apa yang mak mertua tak suka, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Kita dah faham kan. So tahun pertama, anniversary kita yang pertama, walaupun masa lepas kahwin tu orang tanya, bila nak mengandung, bila nak mengandung, bila nak mengandung. Kadang-kadang maybe ada orang ingat kita orang ni mandul. Siapa yang mandul? Sebenarnya Big Boss ke Alia ke yang mandul kan? So Alia kata, kita orang ni dua-dua tak mandul. Sebab orang tu selalu tanya, bila nak beranak, bila nak beranak, bila nak beranak. Itu soalan cepumas untuk setiap orang yang dah kahwin. Okay? So bila jumpa je, orang tu kata bila nak beranak, bila nak beranak, bila nak mengandung. Kita kata, kita orang tak bersedia lagi. Alia makan ubat family planning. Masa tu Alia makan ubat Yasmin ke Yas tak? Ubat family planning So tak nak beranak. Alia kata Alia makan ubat pil perancang, bukan mandul. Kita orang makan pil perancang. Daripada sebelum kahwin ni? Makan pil perancang. Okay? Kan a few months before tak masa balik lah, first balik lah. Masa first balik lah. Abang dia yang pertama doktor. So kita orang dah plan kalau kahwin tak nak anak. So abang dia kata kalau macam tu, sebulan 2 sebelum kau balik Malaysia nak kahwin, dia suruh Alia start makan ubat family planning tu. Dia suruh Alia start makan ubat family planning tu. So Alia dah start dulu sebulan 2 sebelum Alia balik Malaysia untuk kahwin. Big Boss propose Alia bulan 9 tahun 2008. Kita orang kahwin bulan 12 tahun 2008. Okay, so Alia masa kat New Zealand Alia dah makan dah family planning. Alia balik Malaysia bulan 11, ujung bulan 11, baru ujung bulan 11 Alia balik buat apa? Apa nama? Kursus kahwin apa semua tu. Dalam masa 2 minggu kat Malaysia terus kahwin dengan dia. Dia orang dah siapkan, mak dia dah siapkan, bapa Alia dah siapkan apa-apa rancangan untuk kahwin lah. Kita orang ni balik bawa diri je, bawa badan je kahwin. Okay, so bila dah 1 tahun kahwin tu, orang duk tanya, kita orang memang masih nak 5 tahun lagi tak nak anak. And then terjumpa pula kawan-kawan Big Boss masa tu. Dia kawan-kawan barulah, kawan-kawan baru kenal kat Malaysia. Kawan-kawan geng kereta. Masa tu dia bawa apa? Bawa kereta apa kereta apa-apa je lah. Kereta apa-apa je lah. Dia buat satu grup kereta dia buat. Lepas tu semua orang dah join satu grup tu kan. So daripada semua orang join tu, dia kenal masing-masing. Ada yang ada bini kan. So Alia ni berkenalan lah dengan bini dia. Semua dah ada bini. Kita orang ni muda kan. Kita orang semua dah ada anak dah. Semua orang dah ada anak. Kita orang je tak ada anak. Lepas tu baliklah Melaka. Pergi makan kat Medan Ikan Bakar Melaka. Jumpa orang yang ada kereta sama ni, satu grup ni. Lepas tu tengok bini dia tengah mengandung anak kembar. Lepas tu ada anak lagi seorang. Kita tengok je lah, macam best je diorang ni ada anak kan. Macam best je. Tapi tak tergerak lagi hati nak ada anak. Tak tergerak. Sampailah satu masa kita anniversary. Tengah happy lagi. Kita orang tengah happy. Tengok movie, makan. Honeymoon. Balik kerja, pergi karaoke. Kita orang tengah berjimba. Tidur lambat, bangun lambat, tak ada masalah. Lepas tu, 1 tahun perkahwinan, anniversary kita pertama, kita orang pergilah Penang. Kita orang pergi Penang. Kita orang bulan 12, kita orang celebrate anniversary kita orang lah. Yang pertama. Lepas tu Big Boss dekat situ, dia dah ada orang yang Uncle Cina urut dekat tepi pantai tu tau. Dah selalu dah urut dia dengan family dia, dengan abah mertua Alia. Dia kata, you all sudah kahwin sudah berapa lama? Lepas tu kita orang katalah setahun baru. You tak mau ada anak ke? Alia kata, tak nak lah uncle, saya tak nak ada anak sekarang lah. Nantilah lagi 5 tahun baru saya nak ada anak lah. Lepas tu uncle tu kata apa dengan Alia? You umur berapa? Masa tu Alia kata, Alia tak ingat lah umur Alia 23 ke 24 macam tu kan. 23, 24 uncle. Ya, kalau you tak beranak sekarang nanti kalau you beranak umur 30 tahun you akan rupa macam aso-aso Alia macam, rupa aku macam aso nanti? Dia cakap macam tu. Orang lelaki ni uncle Cina. Lepas tu dia kata, yalah, you baik beranak sekarang masa you muda. Bila you muda you beranak, nanti you masih rupa amoy lagi, cantik lagi. Tapi kalau you beranak lepas umur 30 lebih, you nanti akan jadi aso. Aku macam, daripada aku jadi aso, baik aku beranak sekarang kan. Semata-mata nak tunggu lagi 5 tahun buat apa? Betul juga. Masa tu dah lah honeymoon kan. Betul juga. Alia pun, okey abang, apa lagi, jom kita balik. Sekejap abang nak cedok rendang. Kita balik abang, jom. Apa lagi? Mission buat anak lah. Mission buat anak. Sebab takut gemuk, takut rupa anti-anti, takut rupa aso punya pasal. Masa tu. So Alia dah fikir, tak,
umur 23, 24 masa tu. Kalau nak beranak sebelum umur 30, kalau aku nak 5 anak, mampus setiap tahun satu aku nak kena beranak ni. Hey, tak apalah. Kita try satu dulu. Kita try satu try. Kita orang masa tu bulan 12 kan? Anniversary kita orang. Weh, berhenti terus. Alia berhenti terus makan family planning. Berhenti terus. Jam-jam tu juga kita berhenti. Buatlah anak kan. Korang tahu apa cerita? Bulan pertama apa tu? What happened? Sean kucing Alia takut kucing. Dia jalan kat kaki. So bulan pertama tu, bangga ni mesti aku dah mengandung. Action. Lepas tu tiba-tiba tu kan. Sikit-sikit berangan kan. Macam pening kepala je, macam nak muntah je. Kan Alia kata Alia ada lebam-lebam tu kan. Sampai Alia terasa macam Alia mengandung kan. So macam aku mengandung ni. Siap beli pregnancy test. Beli. Sekali tu asyik negatif. Tiap kali kencing dia kencing ke benda. Tiap kali kencing dia kencing ke benda tu. Bingunglah. Janganlah cerita Sivil. Sampai bukan dia je kencing. Aku kencing, aku cuba juga jalan ke tidak. Mana tahu benda ni rosak dia kencing tak jalan. Aku kencing pun jalan. Santai cerita kita abang. Memang betul lah. Betul. Tergelak, dia nangis sampai dia gelak. Masa tu dah takut juga. Sekali tiba-tiba tu period. Allah. Period pula. Masa tu dah takut. Kalau aku tak boleh mengandung ni, kalau aku tak boleh beranak ni, mampus kan laki aku nak kahwin lain macam mana? Masa tu yang masa makcik-makcik, nenek-nenek, bila kita balik tu orang masih tanya bila nak beranak, kita kata tak nak. Orang masih kata kau jangan tolak rezeki Alia. Nanti Allah nak bagi rezeki, kau tolak. Nanti kau tolak. Tak ada rezeki kau, mandul betul-betul bang. Kau kata tak adalah Nik, takkanlah. Orang makan family planning lah Nik. Nanti kalau orang dah sedia beranak lah. Kau makan apa? Kau jangan makan family bawang planning. Kau the boy, kau mandul nanti. Betul. Diorang kata macam tu. Kau betul-betul mandul nanti kau baru tahu. Ni semua nenek-nenek yang macam anti-vaksin sekarang ni lah. Dia kata macam tu. Lepas tu Alia kata tak ada ni. Ini abang dia yang bagi. Abang dia kan doktor. Abang dia bagi. Abang dia kata okey dia ni. Okey je. Abang dia kata jangan berhenti je. Kalau berhenti terberanak lah. Tak nak lah abang. Abang dia Seriously, kata, tak nak. Later. Okay. There's not going to be a later because I'm going to finish it. So I just want to do. Okay. Fine. Suka tengok Alia dengan suami. Happy je macam best. Thank you Lily. Kelakarlah bos ni. Aku geram dengan Big Bong kau ni tau. Lepas tu Alia tak pregnant lah. Bulan pertama tu Alia tak pregnant. Saya pun check masa tu saya pun tak pregnant juga. Alia tak pregnant. Sedih. Masa tu dah takut dah. Aku ni betul ke kata nenek-nenek tu semua yang aku ni dah mandul orang pergi makan ubat-ubat ni semua betul ke? Dah takut. Takut gila. Lepas tu dah lah dia seorang macam dia anak lelaki last kan. So dia macam mengharap anak lelaki kan diorang ni kan. So mengharap. Aku dah seram ni. Lepas tu, tak apa. Tunggu. Bulan depan, cuba lagi. Try again. Kita orang pun buat projek je lah. Sean, buat projek je lah kerja. Try. Bulan kedua pun sama juga, test lagi. Benda yang sama. Alia test, dia test. Dia saja main-main, membazir betul. Aku geram betul dengan dia. Kita orang muda masa tu, budak-budak. Kalau atas pelamin pun kita orang balik tergelak macam main pondok-pondok. Masa test nak anak pun kita orang macam tu juga perangai. Masing-masing. Umur 23 macam budak-budak. Tahu. Orang budak-budak sekarang umur 23 buha. Kalau ada perempuan yang kahwin umur 23 tahun, suami umur tua daripada dia lain. Ini suami kita pun umur 23 tahun, kita pun umur 23 tahun. Kau rasa macam mana? Tak tintong ke tintong? Tintong. Kita orang dua tintong masa tu. Okay. So tunggu. Rasanya bulan ni mengandung.
Abang ni salah tu ke? Salah aim ke abang? Abang salah aim ke? Mak bergaduh-gaduh ni. Buka kalender. Kalau kalender time ni boleh ni semua ni. Buka kalender Cina lah, kalender itulah, macam-macam kalender aku buka. Ada app. Time ni lah. Macam kalender. Hari apa nak kena tu, kena buat, semua buat. Pun tak jadi juga. Bila tak jadi juga tu Alia dah macam, oh my god, dah 2 bulan ni aku dah berhenti ni, tak ada dapat anak lagi ni. Weh, bahaya gila. Lepas tu masa tu Alia ada adik Alia, Daniel. Adik Alia tu mak Alia ambil daripada dia kecil lagi, daripada dia baby, mak Alia ambil. So Alia cakap dengan dia, Daniel. Masa tu Daniel sekolah lagi tau, sekolah menengah, dekat Sedari. Ya. Alia umur 24, Daniel umur berapa pula masa tu? 23. Daniel umur berapa? Daniel kat Sedari, dekat Melaka, asrama. Lepas tu Alia call, Daniel, boleh tolong aku tak, Daniel? Masa tu dia cuti lah. Masa tu dia cuti, dia balik rumah nenek. Masa tu arwah atuk ada lagi kot. Arwah atuk ada lagi. Dia kata, Daniel, kau boleh tolong aku tak, Daniel? Alia terfikir tak ada siapa nak doakan Alia. Tak ada siapa nak doakan Alia. Alia cakap, Daniel, selalu Alia cari nenek Alia, arwah nenek Alia, sebab Alia rapat dengan arwah nenek. So Alia kata, Daniel, kau boleh tolong aku tak, Daniel? Budak tu budak lelaki kot, teenager kot, umur berapa, 14-15 tahun kot masa tu Daniel tu. Aku ni dah kahwin, Daniel, tapi aku tak boleh beranak, Daniel. Kau tolong aku, tolong aku. Kenapa long? Dia blur lah. Dia budak lelaki weh, dia tahu apa weh. Tapi Daniel ni kenapa Alia suka telefon dia, sebab dia tu baik, budak baik. Dia kuat agama. Dia macam arwah atuk Alia juga, arwah atuk Alia ajar dia. Dia kuat agama. Dia memang kalau dia angkat gambar, kalau kita orang angkat gambar satu family kan, gambar Alia dia tak pakai tudung, dia akan letak smiley face kat muka Alia tu. Orang lain elok muka, kakak dia suruh smiley face kat situ sebab kakak dia tak pakai tudung. Dia buat macam tu. Betul. Kalau orang lain semua okey, nampak Eva semua okey, tapi kakak dia kat situ smiley face. Dia letak macam tu. Dia takkan post muka Alia ke ataupun perempuan yang tak pakai tudung. Masa tu dia kerja dengan Alia. Masa tu Daniel kerja dengan Alia buat sambal kan. Alia punya gambar, dia jaga Instagram Alia apa semua, dia takkan post kalau tu gambar Alia, dia takkan post. Sebab dia kata dosa. Dia memang bagus. Jadi Alia pun, Daniel, kau tolong aku, Dan. Kau doakan untuk aku, Dan. Kau doakan untuk aku. Kau bacakan Yasin apa semua, Dan. Aku baca kat sini juga. Aku solat ajak juga ni, Dan. Aku nak anak, Dan. Doakan aku, Dan. Kalau tak, nanti aku kena cerai ni, Dan. Tak ada sampai kena cerai, tapi Alia dah drama lah. Alia dah fikir bukan-bukan lah. Dah takut lah sebab tak boleh beranak dah. Sebelum tu asyik kata nanti mandul. Mau tolong, Dan, tolong. Lepas tu Daniel pun, Okey Along. Nanti Daniel doakan Along janganlah tusunglah Along baik-baik lah, fikir yang baik-baik apa semua. Daniel ni budak baik. Sebab dia duduk dengan Alia dulu. Ni baru je dia pindah duduk dengan kawan dia. Daniel budak baik. Dia pun tolong tau, Dan, kau je ada. Kau je boleh doakan aku, Dan. Doakanlah aku, Dan. Nanti aku tak ada anak, Dan. Percaya ke tidak, bulan tu Alia dapat mengandung. Putus kan. Sekat-sekat. Bulan tu juga Alia tak period. Alia macam, aku tak period lah. Daniel tu bukan adik-beradik satu bapa satu mak. Mak lain. Mak kita orang jaga dia. Mana Daniel sekarang, dia duduk rumah kawan dia. Dia duduk rumah sewa dengan budak-budak bujang. Okay. So masa tu bulan tu tup Alia mengandung. Duk try sana, try situ kan. Pakai pregnancy test sana kerja sini. Sekali termengandung. Kejut beruk weh. Tapi kau nak tahu cerita mengandung tu macam mana? Bila dah tahu mengandung, sebab kali bulan ketiga dah takut dah nak test depan suami. Weh. Test sembunyi-sembunyi. Senyap-senyap. Takut nanti kan kalau aku test tak mengandung lagi kan. Aduh. Aku stres, lepas tu bagi tahu suami pun satu lagi stres kan. Jadi Alia test seorang. Masa tu Alia rajin pergi rumah mak hitam Alia, Marina Hussein tu. Alia rajin pergi rumah dia. Lepas tu masa tu Alia pergilah rumah Marina Hussein. Masa tu Alia dah tahu Alia mengandung. Alia pergi rumah Marina Hussein. Lepas tu Alia cakap dengan Big Boss, suruh datang ambil Alia kat rumah Marina Hussein tu, mak hitam Alia. Masa tu konon-konon nak balik tu dalam kereta tu nak bagi tahulah dia, kita ni dah pregnant. Tapi apa abang buat?
Abang buat apa? Abang tak ada buat apa-apa. Abang buat apa? Tak buat apa. Abang buat apa? Cakap lah. Tak ada buat apa. Ha? Tak ada apa. Tak ada apa. Adalah perselisihan faham. Apa perselisihan faham tu? Perselisihan faham. Yang berlaku. Apakah cerita dia? Ada tak nak cerita? Biar abang cerita. Cerita sikit. Abang ceritalah cepat. Lepas tu tiba-tiba masuk ke dalam kereta. Sekejap. Maju. Tak masuk dalam kereta. Maju. Macam tu. Moncong macam ni. Lepas tu moncong. Kau tu tak nak balik. Kau balik dia sendiri. Sudah datang Kau rumah balik, Makcik Alia. so balik sendiri lah. Dia sudah datang rumah Makcik Alia. Tapi ada something yang buat Alia tak happy. Sebab masa tu Alia nak bagi tahu dia, tapi kita tak nak buka aib ni lah. Alia nak bagi tahu dia, tapi something yang datang masa tu. Ada benda yang something lah yang kita orang tak nak cerita. Something lah. Something lah. Tapi yang pastinya mulut dia macam ni. Alia sudah nampak, Alia sudah macam, aku baru nak bagi tahu kau, aku pregnant. Lepas tu dot. Sabar Alia. Mak Hitam je tahu apa masalah aku. Mak Hitam diam Sabar Alia. Lepas tu dia ajak balik. Alia kata, tak nak balik. Balik sendiri. Tak nak balik. Lepas tu dia kata, kita nak balik, fine. Dia balik lah. Dia balik kan. Dia balik memang dia tak nak balik. Lepas tu Mak Hitam kata, baliklah Alia. Sampailah Eva yang hantar Alia balik rumah mak mentua Alia masa tu. Malam tau. Alia ni kan Alia cakap dengan korang, Alia punya kerja ni asyik nak minta cerai je. Alia asyik kerja nak minta cerai. Bukan suka-suka. Tapi kalau korang tengok episod kedua tu, korang faham lah kenapa Alia selalu asyik nak minta cerai. Lepas tu, masa tu kita orang muda kan. So Alia dah macam, aku nak bagi tahu kau buat benda ni. Memang aku nak minta cerai je lah. Alia balik rumah mak mertua Alia masa tu. Alia dah masuk bilik. Alia dah nak kemas baju-baju Alia. Alia dah nak suruh dia ceraikan Alia masa tu. Dia tak tahu Alia mengandung ni. Dalam hati Alia kata tak payah bagi tahu laki aku mengandung. Biar kan. Sampai aku dah beranak nanti baru dia tahu, baru dia pada muka. Itu salah satu perangai perempuan yang nak belagak lah tu. Yang perangai perempuan nak belagak lah ni. Kau tak payah jaga anak kau lah. Aku ada anak tu, aku boleh jaga sendiri. Bergaduh. Tengah angkat baju dalam almari ni. Nak masuk dalam tu. Main. Masa tu mak mentua tak tahu. Mak mentua kat depan bilik, dekat depan tu kan. Dekat hall tu tengah tengok TV selama dia. Dengan mak dia tengah gosok. Dia kat dalam? Kita orang kat dalam. Macam mana? Orang kat dalam bilik. Tom and Jerry gaduh tu? Macam tu. Tom and Jerry gaduh. Tapi dia diam. Tak ada bunyi. Dia macam Tom and Jerry, tapi tekan button mute. Dia mute button. Tom and Jerry tak cakap kan? Mana dia cakap? Dia lagu je belakang. Dia macam sebiji macam Tom and Jerry. Kau tahu tak? Tak nak mak mentua tahu kita orang gaduh pasal. Mak mentua kat depan tu, kita orang pun bergaduh sama sini. Bergaduh kan. Sampai dia nak suruh Alia senyap. Dia nak suruh Alia lihat apa semua kan. Alia geram kan. Alia larilah ke depan. Alamak, mak mentua aku ada. Turun ke bawah. Bilik bawah tu bilik gas. Turun ke bawah, relax tu. Relax. Chill kejap. Lepas tu Alia naik. Alia kata, aku tak kira, aku tak nak kahwin dengan kau lagi. I don't care. I don't want to be married to you. I want divorce. Alia cakap macam tu. Tapi Alia tak cakap kuat lah. Cakap dengan dia lah. Sekali kan, dia kata, kenapa ni? Iyalah. Alia suruh abang datang sana. Alia nak bagi tahu abang yang Alia ni mengandung. Lepas tu abang buat macam tu. Tak boleh dengar. Aku pun mengandung? Dia sudah terkejut. Lepas tu dia pun sudah buat salah. Dia punya terkejut. Macam tu. Korang tahu tak? Orang lain nak bagi tahu masa mengandung ni, best cerita tu kan. Kita ni dalam kepala aku dah plan dah. Nanti laki aku datang ambil ni dalam kereta, nak plan, nak tunjuk kat dia macam ni. Dah plan dia ni. Sekali dia datang, benda lain berlaku. Bila benda lain berlaku, orang bagi tahu mengandung anak pertama ni punyalah happy pasangan lain. Aku itu orang berdua bergaduh-gaduh dalam bilik tu. Macam Tom and Jerry? Macam Tom and Jerry kau? Macam baju tu. Lepas tu menyesal sendiri. Aku dah keluarkan baju ni, siapa nak basuh balik? Kena basuh balik, bodoh.
Siapa nak kirai baju tu? Siapa nak kemas balik? Ni dah tak ada duit. Kena kemas sendiri. Bodohnya aku ni pergi buat benda-benda tu semua. Lepas tu gaduh. Biasalah lelaki dengan bini. Lelaki perempuan gaduh. Apa ceritanya? Sambunglah kami bang. 9 bulan seterusnya buat anak tanpa henti. Ya lah, tak ada period kan? Tak ada henti lah. Macam tu lah. Kita orang bergaduh masa mengandung tu. Itulah sebab Alia kata korang, Alia ni korang jangan suruh mengandung lagi. Setiap kali mengandung, itu baru anak pertama punya mengandung tau. Nanti episod lain kali ketiga. Anak kedua punya mengandung korang tak tahu cerita. Anak ketiga punya mengandung, ada yang dah tahu cerita, ada yang tak tahu cerita. Setiap kali mengandung ada cerita. Sebab tu Alia marah kalau orang kata, Alia anak you comel. Memang anak comel. Mengandunglah lagi, beranaklah lagi. Nak perang ke berapa pula ni? Tak payah. Perang ke berapa pula ni? Dulu kat rumah mak mentua bolehlah bergaduh macam Tom and Jerry. Tak ada bunyi. Anak kedua kau dah berbunyi. Masa anak kedua dah berbunyi, tapi rumah kita orang tu bergema. Anak kita orang cerita lah. Nanti kita cerita. Anak ketiga tu lagi besar bunyi dia. Besar. Dia daripada mute. Nak tahu macam apa? Lepas tu volume 1 Macam Diana dengan Roma. lepas tu dia apa. Anak ketiga. Sebab tu lah Elisha macam tu. Sebab Elisha panggil mak dia. Serius. Okey, dah termengandung. Mesti ada drama lepas mengandung. Okey, dah termengandung anak pertama. Dah mengandung anak pertama, dah bagi tahu kita mengandung macam tu, dia punya terkejut beruk. Lepas tu kan, dia pergi keluar. Mama, dia bagi tahu mak dia. Ma, Alia mengandung. Dia tiba-tiba tu bagi tahu mak dia. Mak dia tak bagi tahu siapa? Kita belum apa-apa lagi kan. Dia pergi bagi tahu mak dia. Kenyalah keluar. Lap lalu air mata tu. Keluar dah buat muka bodoh. Berlakon jap. Semua elok. Semua elok. Tak bergaduh. Lap dulu air mata. Lap. Peluk kejap. Peluk kejap kan. Lepas tu, okey. Jom. Keluar. Dah. Jom, kita pergi makan ke, kita pergi minum kat bawah tu, jom. Lepas tu mama Pergi McDonald. Rumah dekat mana? Pergi McDonald. Nampak pula mama tengah tengok TV lagi tu. Alah nak aiskrim apa ni? Alah nak sandi ke nak McFlurry? Nak sandi ke nak McFlurry? Mulalah journey dia nampak mak dia bagi tahu mak dia. So sepanjang Alia mengandung tu, Alia tak ada alahan. Alia alhamdulillah syukur tak ada alahan, tak ada pening-pening morning sickness ke apa ke, craving nak makan itu, nak makan benda pelik-pelik ke, tak ada. Alhamdulillah lah. Alia risau juga benda tu sebab kita ni duduk rumah mentua. Kan kalau lah aku ni ada masalah berbau, tak boleh bau tu, tak boleh bau ni, tak boleh nak masak kan, ada buat mentua aku kata, kau hajar budak ni kan, mengada-ngada kau mengandung kan. Tapi nasib baiklah semua benda tu tak ada. Alhamdulillah lah, syukurlah. Masa sepanjang Alia mengandung tu, masalah lain tak ada. Masalahnya makan je. Astaghfirullahalazim, masa tu berat Alia 48 kilo, 49 kilo. Sekali bila mengandung, tuk. Hui, bangga weh. Tiap hari, tiap minggu upload. Siapa yang follow Alia daripada Alia mengandung tu tahulah. Upload perut ni gambar perut daripada tepi. Upload gambar perut daripada tepi. Asyik-asyik dia berdiri macam ni. Tak nampak. Daripada mula-mula dia macam ni. Daripada mula-mula macam tu. Lepas tu dia berdiri ni, tangan dia ke bawah macam ni pula. Lepas tu dia macam ni pula. Besar. Lepas tu lain sekali dia gambar dia macam ni pula. Lepas tu dia pencet dah macam tu pula. Besar. Siap ada bangga tu. Bulan pertama naik berat berapa banyak kilo. Bulan ketiga berapa kilo naik. Bulan keempat berapa kilo naik. Bangga tu, 30 kilo naik. Bangga. Sebab dalam kepala orang duk cakap, Alia makan masa mengandung kena makan, jangan tak makan. Kena makan untuk dua orang. Kau makan untuk baby ada dalam tu. Kalau tak makan nanti baby sakit. Aku pun apa lagi? Makan je lah kerjanya. Makan je kerjanya. Pizza ni dulu ni masa berat macam ni,
Masa berat-berat 48-49, pizza tu satu slice je cukup. Apa masalah kau ni, Sean? Tolong lompat. Pizza tu satu slice tu cukup. Oh, masa mengandung Satu large pizza. satu large pizza tu alias Thailand punya. Kalau dia nak memang bergaduh. Dia nak dia order punya. Dia punya. Jangan kacau. Dia kena ambil promo 2 large. Dia kena promo 2 large. Satu dia punya, satu Alia punya. Kau bayangkan satu large pizza tu Alia makan seorang. Pelik ke tak? Pelik kan? Itu. Lepas tu kalau pergi makan steak. Makan steak tomahawk. Dia lah baru ajar Alia steak tomahawk tu. Bapak mahal kot. Menyesal aku ajar dia. Tiap hari kalau boleh nak makan benda tu. Ending dia jadi tiap minggu lah. Ending dia jadi tiap minggu aku makan tu je. Tahu, makan tu je. Lepas tu makan tu satu hal apa dia? Satu hal dia punya makan satu kilo daging Tomahawk tu 1 kilo tu Alia makan seorang. Dia tak boleh share. Kalau dia share memang mengamuk Alia, mengajuk Alia. Nak makan tu je. Sebab orang masa tu nak anak lelaki. Orang kata kalau makan daging banyak, dapat anak lelaki. Betul tak? Kalau makan seafood banyak, dapat anak perempuan. Jadi kita ni nak anak lelaki lah. Kau makanlah tomahawk tu, daging tu banyak-banyak. Daging je. Sebanyak Alia mengandungkan Eva tu, daging all the way. Jadi kalau korang tanya Eva tu umur 10 tahun tapi dah nampak macam anak dara apa semua tu, sebab Alia makan daging lah tu masa mengandungan dia. Daging je all the way. Baby Alia masa lahir 3 kilo je. 3.06 kilo. Mak dia je yang besar. Bos dah ngantuk kekenyangan tu lah. Mak dia je besar. Lepas beranak, duduk rumah mak mertua ni. Tunggulah sekejap. Kita belum habis cerita lah. Lepas beranak pula ni tak pasal-pasal. Apa salah tak habis cerita lagi tengah mengandung? Dalam cerita lah. Ni baby tu baru 1 bulan dalam perut. Baru 2 bulan dalam perut. Yelah, Alia dah cerita dah. Alia makan banyak macam mana? Ya, yang cerita kita pergi jumpa doktor. Cerita kita pergi pilih doktor, hospital. Dia nak pilih doktor punya cerita. Kita dah nak skip terus pergi ada cerita kat rumah mak mentua. Sebab benda ni boleh bantu orang yang baru nak ada first baby. Okey. Dia ingat. Okey. Masa Alia mula-mula mengandung, nak pilih doktor mana kita nak pergi. Okey, sekejap abang ada. Abang cerita cepat. Abang yang cerita? Mana kita nak pergi? Abang baru nak relax je. Lepas tu mula-mula nak pergi satu hospital A. Tak nak lah pergi hospital mana kan. Korang tahu pula. Nak pergi hospital A. Mati-mati dia nak pergi hospital tu. Sebab hospital tu kira yang paling best sekali lah. Paling best. Alia nak ni juga tak kira. Nak hospital. Tak nak hospital tu. Tak ada. Nak yang ni juga. Bukan. Aku pun kata. Bukan. Mula-mula pergi hospital A. Hospital dia dengan family dia suka pergi. Okey, dah abang tukar lah. Dia nak lepas tu hospital B juga. Dengar le. Sabar. Suruh abang cerita. Betul lah cerita. Alia belum habis cerita. Pilih siapa nak cerita ni. Alia dulu cerita jap. Pergi hospital A. Lepas tu Alia tengok macam hospital ni macam hospital lama. Aku takut nanti kalau aku nak beranak nanti hospital ni macam ada hantu banyak ni. Takut. Tak nak beranak lah. Pergilah cari hospital B. Hospital B ni daripada cousin Alia. Cousin Alia kata, Alia, I pakai ke doktor ni. Doktor ni bagus. Macam ni. Dia macam bapak-bapak kita je. Dia bagi kita pendapat. Dia bagi kita penerangan yang bagus. Apa-apa semua ni. Very good. Very good dia kata. Bukan very good. Very good. Doktor ni bagus. Apa tu Alia kata, okey lah. Kita pun layan lah. Jomlah kita pergi try doktor ni. Sampailah bagi tahu bagus. Jumpalah doktor. Appointment pukul 3. Duduk monggok. Register pukul 2.45. Monggok. 3.45 tak jumpa lagi doktor. Aku ni dah. Apa jadah aku dah melanguk-melanguk luar ni. Appointment ada melanguk sampai 1 jam. Mahal gila pula tu. Dah lah nak buat cakap bodoh satu tu je. Dah berapa ratus dah? 400. Kalau kat tempat lain cakap bodoh dah setakat nak scan perut macam tu. RM80 je. Macam ni kat perut tu. Perut tu
RM50, RM60, RM70. 80 masa tu. RM80. Ha. Tak mahal RM900 ni. Ya Allah, mahal ni tempat ni. Beratus-ratus Dan sikit. nak kena menunggu lama. Hmm. Last lah aku kata dengan Alia, kau nak pergi, kau pergilah hospital ni. Aku tak nak pergi lagi tempat ni. Sangkut abang ni. Duduk betul lah. Duduk Apa? betul. Apa saya sangkut? Boy sangkut-sangkut. Abang duduk macam tadi tu. Lepas tu? Cuba kata. Nak pergi, Alia pergi sendiri lah. Sebab appointment pukul 9, jumpa doktor pukul 11. Lepas tu, harga nak bayar jumpa doktor tu. Oh my God. Ratus ringgit Sekali cek. Sekali cek. Belum 2 kali pergi, belum lagi 9 kali pergi, belum lagi berkali-kali pergi. Tahu? Lepas ni dapat kembar. Tu belum cerita dapat kembar lagi. Thank you Brian, thank you so much. Kak Tun pun layan live Alia juga tu. Sekejap. Dah okey dah suara. Macam tu baik je cakap Glen Eagles. Itulah tu. Mahal apa? Mahal lagi daripada Glen Eagles. Dah masa kita orang dah rasa macam kalau macam ni punya tunggu daripada pukul 9 nak jumpa doktor, aku dapat jumpa doktor pukul 11, membuang masa. Baik je lah aku pergi GH. Betul tak? Baik pergi GH. Lama gila. Semata-mata nak jumpa doktor yang terbaik. Tak payahlah. Kalau macam ni, nanti kalau aku nak terberanak, doktor suruh tunggu 2 jam ke 4 jam ke. Tak payah. So jumpa sekali je. Sebab dia mahal. Tapi Dan kena tunggu lama. Alia tak nak. Dah lepas satu benda tu berjam menunggu. Alia ada ni. Alia nak abang pergi ni juga. Benar. Alia nak abang pergi ni juga. Prenatal class. Siapa bagi? Siapa suruh suami dia pergi prenatal class juga? Kau tahu tak prenatal class tu apa benda? Prenatal class. Dekat GH pun tak ada sampai 2 jam kan? Dekat hospital tu juga kan? Betul tak? Dekat hospital tu juga. Dia kata nak pergi prenatal class. Apa dia prenatal class? Ini baby pun baru sebulan apa dah prenatal class berjadah ni. Nak pergi prenatal class kan nanti abang tak tahu benda nak buat prenatal. Apa nak buat? Alia nak beranak, aku pula nak buat apa? Dia kata kena pergi prenatal class. Kena pergi abang. Abang kena tahu macam mana nak jaga baby, macam mana nak tukarkan pampers baby, macam mana nak basuh baby, macam mana nak mandi baby. Semua abang nak kena tahu. Sebab nanti kalau tak Alia sendiri pun tak tahu. Dia nak suruh aku buat macam ni tau. Dia duduk depan. Lepas tu dia belakang. Breathe in Alia. Macam mana? Belajar breathe in, breathe out. Tak, macam breathe in, breathe out. Bila tengah nak ada push lah. Push. Bodoh lah. Macam tu kan? Dia nak suruh aku pegang dia bila dia nak push. Kau push lah sendiri. Tapi dia bagus lah. Dia pergi jugalah. Nak tak nak dia pergi juga. Dia pergi juga. Nak macam mana nak menyusu baby, macam mana nak hold baby, macam tu. Semua dia pergi. Sebab dia kata kena pergi, kita ni muda, kita tak tahu siapa dah ajar kita dah. Pergi. Tapi adalah bagus juga kelas tu juga, adalah belajar juga kan. Lepas tu daripada ke situ lantaklah hospital ni 2 kali kena tunggu appointment pukul 9, jumpa pukul 11-12. Lepas tu 2 kali je pergi situ. 2 kali je. Lepas tu kita terus pergi hospital lain. Hospital A tu balik. Hospital A balik. Hospital A tu punya le bagus. Macam mana? Okey, sampai ni pukul 9. Bagi nama. 9 suku, 9.30 dah masuk dah jumpa doktor. Dah keluar 9 suku, 9.30 dah keluar. Lepas tu 15 minit dah keluar dah. Dah keluar dah. Bila dah keluar, nak bayar bil dia. Apa? Masa dulu tak sampai RM80. It was 70. RM70 ke RM60 macam tu. Alah pun sekali scan ke ni? Sekali. Scan apa tu? Ultrasound. Aku macam bapak lah kalau kita bayar gitu, kita dah boleh bayar sepanjang kita pregnant tu 9 bulan. 300 setengah. Ini dah 45 kali ni. 45 kali, 1 kali jumpa dah dapat 45 kali kat hospital lain satu.
Apa kau jual bodoh kita nak pergi bayar mahal? Tunggu lama-lama. Tunggu mahal-mahal. Bayar mahal-mahal. Lepas tu tunggu lama. Membazir duit satu. Membazir masa satu. Baik aku janji pukul 9. Pukul 9 suku masuk jumpa doktor. Lepas tu doktor tu pun dengar je. Alia ni pula jenis Alia detail. ni pula masuk jumpa doktor. Dia yang kalah doktor juga. Dia kalah doktor juga. Dia pun macam perbincangan doktor sama doktor. But doktor, I think like this. Doktor tu pun, ya puan. Ya baik. Doktor tu dengar je Alia cakap. Alia pun, tapi doktor, I rasa kalau macam like this. Doktor tu, ya. Doktor tu penyabar. Doktor tu dia layan je patient dia. Layan je. Sebab Alia suka membaca. Kalau aku jadi doktor tu, aku charge $900 kau banyak cakap kau ni. Alia suka membaca. So sebelum Alia jumpa doktor tu, Alia ajak dia pergi mana? Bukan pergi prenatal class je. Alia kata, abang, jom kita pergi MPH ke Kinokuniya ke benda dulu tu. Kita orang pergi duduk kat situ, macam kat library tu, baca buku. Cari buku pregnancy, macam mana nak jaga anak, macam mana prosesnya setiap minggu, setiap bulan. Macam tu sekali Alia. Alia ajak dia pergi cari buku, baca. Kita orang duduk yang ada kat Starbucks tu semua kan. Kita orang beli Starbucks, kita orang duduk lah laki bini duduk baca buku. Dekat Borders. Duduk baca buku. Dia pergi Borders, aku kat situ jadi bot. Dia pergi Borders baca buku, aku minum Starbucks bot. Baca lah. Tapi dia pandai. Masa tu banyak tengah main Blackberry ni masa tu. Alia tak boleh. Alia memang kena tau. Alia macam tu tau. Lepas tu sampai Alia nak beli buku berlambak. Buku berlambak. Sampai sekarang buku tu semua ada. Buku pregnancy, buku jaga anak daripada umur baby sampailah umur ke berapa tahun. Semua ada buku tu semua. Alia ada. Sampai kan Alia tak kerja. Alia tak study. Alia tak ada buat apa kan lepas kahwin dengan dia kan. Korang tahu, punyalah aku tak ada kerja. Alia boleh buat satu buku. Dia baca buku. Lepas tu dia buat buku. Kau percaya tak? Lepas tu dia buat buku. Kau rasa siapa yang nak kena baca buku tu? Kau rasa siapa yang nak kena baca buku tu? Buku tu bukan aja dalam buku tu pasal yang bahasa orang putih punya buku. Doa pun sekali ada dalam tu. Dia yang Islamik pun ada, yang orang putih pun ada, yang Cina pun ada. Dia campur semua jadi buka buku dia sendiri. Ya Allah. Lepas tu dia suruh aku khatam dengan buku tu. Alia cakap, abang, Alia dah buat buku ni, abang baca. Masa Alia nak beranak kan, korang tahu tak, Alia nak beranak ni, Alia buat apa? Orang lain sibuk sediakan beg untuk pergi ke hospital. Sebelum Alia beranak, Alia dah lagi rajin daripada doktor. Alia dah buat 3 muka surat. Surat apa ya? Dia bukan buat apa. Dia buat surat prescription untuk doktor. Dia sudah tulis 3 muka surat dah. Depan belakang dia staple satu kali. Lepas tu jumpa doktor tu panggil puan semua okey dah check in masuk bilik. Ya baik. Doktor, saya ada satu prescription untuk doktor. Nah, kau tahu ni, kau baca doktor. Ini doktor pula baca. Agak bodoh ke dia? Dia boleh bagi prescription kat doktor. Betul. Apa ni? Birth apa Alia lupa dah. Birth plan. Birthing plan. Alia bagi doktor, ni saya punya birth plan, okey? Saya punya birth plan. Ni plan saya untuk saya nak beranak. Dia tulis, dia ada flow chart tu. Jikalau ini berlaku, doktor akan buat keputusan ni atau keputusan ni. Jikalau yang ni berlaku, buat keputusan ni. Kalau yang ni berlaku, yang ni pergi keputusan ni. Aku dah jangan sesekali pergi keputusan ni. Itu salah. Apa keputusan? Lepas sini keputusan ni pula. Ya betul. Lepas tu kan, yang bestnya dia ada step by step. Nombor 1, nombor 2. Berapa banyak entah birthing plan Alia punya plan tu kat situ kan. Banyak. Sampai Alia kata, doktor, saya ni betul-betul nak beranak normal tau doktor. Saya tak nak beranak. Dia dah turun lah. Jikalau. Kalau ni go return back to step 1, dia kata. Return back to step 1. Betul. Boleh tak jual buku Alia tu? Alia sampai bagi ke Haziq apa semua. Alia bagi buku tu kat aku. Aku punya pandai. Saya tu nak pikul buku tebal ni kot. Tebal lah dia buat buku tu. Kata muka surat. Tapi gila dia kerja. Aku pergi fotokopi benda ni jadi PDF. PDF. Ada buku tu lagi. Ada buku tu. Lepas tu yang bestnya dalam buku tu birth plan tu ada apa tau?
Doktor, kalau saya nak beranak, normal je doktor. Doktor jangan nak suruh saya beranak Caesar. Kalau doktor kata saya kena beranak Caesar juga macam mana pun, doktor tak boleh buat keputusan. Suami saya pun tak boleh buat keputusan. Aku pun tak boleh buat keputusan. Kalau dia kat atas katil dah macam ni, kena tanya dia juga. Dia je boleh bagi jawapan. Lepas tu, doktor kena tanya doktor lain pula. Kena tanya doktor lain pula. Second opinion untuk make sure saya betul-betul kena beranak secara Caesar. Doktor jangan mandai-mandai sekali-sekala. Kalau nak buat apa, yang gunting tu apa ke nama dah lupa lah. Apa nama yang gunting bawah tu? Bukan epidural. Episiotomi. Episiotomi. Doktor jangan mana-mana gunting Don't play. Doktor dia nak normal. Lepas tu dia kata dengan doktor, jikalau nak you don't play pula. Betul. Doktor baju. Doktor tu dia layan kan. Dia salah. Sabar doktor ni. Doktor ni memang sabar. Doktor tu penyabar. Aku tak tahu nak cakap macam mana. Saya tak nak episiotomi doktor. Nanti kalau doktor nak episiotomi, doktor kena tanya doktor lain juga. Kena panggil doktor lain juga. Semua doktor banyak doktor. Aku nak kena datang. Mental. Doktor tu kata mental perempuan ni. Punyalah muka surat. Lepas tu kan, yang bestnya, yang kelakaunya, Alia ni sampai dah 41 minggu tak keluar. Baby tak engage. 41 minggu. 41 minggu. Baby tak engage, tak turun awal kepala tu dia. dia jumpa sekali sebulan. Bila dah sampai 8 bulan, dah tiap-tiap 2 minggu. Bulan yang terakhir tu dah tiap-tiap minggu. Lepas tu ada extra pula lagi ni. Aku agak aku dah jimat dah jumpa lah minggu ke-40. Saya tengok kena jumpa sekali. Kata kalau kena jumpa sekali ni. Kalau saya doktor tu, saya pension lah itu juga. Nasib baiklah bukan dekat hospital yang lain satu. Kalau tidak dah tambah lagi RM350. So sebab doktor ni dia murah sikit. Tapi tengok sebab apalah. Tengok Alia memang tak boleh beranak normal. Jadi aku punya birthing plan tu terkuburlah dia. Daripada satu buku yang dia tulis panjang tu, yang relevannya ialah dalam yang dia kata mula-mula tak nak epidural, nak rasa sakit. Alia tak boleh ambil epidural doktor. Saya tak boleh ambil epidural. So, nanti anak saya tak bagus. Nanti baby mamai. Nanti mamai baby tu, saya pun mamai. Saya doktor tak tahu. Doktor jangan bandai bagi epidural kat saya. Nanti belakang saya sakit sampai bila-bila. Doktor jangan. Semua tak boleh doktor, tak boleh. Tak boleh. Tahu, bunyalah doktor tu diam je. Doktor tu melayan. Doktor tu baik, doktor tu baik. Layankan aja. Doktor tu layan je. Patutlah pun Alia mengandung, sepanjang Alia mengandung tu Alia naik 30 kilo. Sumpah lillah Allah, Alia naik 30 kilo. Orang lain kata, Alia, doktor kau tak suruh minum air gula ke? Doktor tak ada kata ke jangan jaga ni, jaga tu, jaga ni. Tak ada. Alia minum kok hari-hari. Doktor tu tak ada pun suruh minum air gula ke apa ke, tak ada. Sampailah beranak, doktor kata kali ni saya memang tak boleh tolong awak dah. Kali ni memang awak kena Caesar juga. Serius doktor? Serius doktor? Boleh tak doktor inject apa untuk push bagi beranak tu? Bagi rasa beranak, nak push beranak tu. Lepas tu doktor kata boleh. Lepas tu laki kita ni accountant. Laki kita ni accountant. Aku duduk kat tepi tu tengah congak. Berapa aku nak kena bayar nanti ni? Aku nak kena, dia nak masuk bilik kira kurang bodoh-bodoh 4 malam dah 1,000. Dengan ubat semua ni dia dah 1,000 lebih lagi. Ni dah 2,000 lebih. Kan nanti dia nak minta injection tu bayar lagi. Induce. Nak minta induce bayar lagi 500. Dah 3,000. Kalau tak jadi induce, tak keluar, nak kena potong. Aku dah kena bayar 500 extra. Pasal apa aku nak suruh bayar extra? Baik kau potong itu kan. Big Boss sudah tiup. So kita sudah buat risk analysis. So daripada risk analysis dengan abang punya why analysis tu, lagi elok lah kau potong itu. Kita boleh pilih tarikh. Kita boleh tahu kos dalam congak aku ni berapa, paling kuat lah berapa aku dah tahu dah. Nombor 3, tak payah aku nak buat ni. Push. Tak payah nak buat benda tu semua dah. Kawan dia menjerit tak apa-apa pula kan kat hospital tu kan. Kan dia menjerit tak apa-apa dah. Lepas tu doktor kata memang awak kena
beranak secara Caesar. Sebab baby tu uri dia dah putih-putih dah. Dah tua sangat dah. Nanti tak elok untuk baby. Dah, aku dah macam penat. Aku bagi doktor ni birth plan apa kejadah semua kan. Dengan tak nak epidural, dengan tak nak itu, dengan tak nak ini. Ya Allah, doktor mesti dalam hati doktor, pandai muka kau. Hari tu kau lebih sangat kan. Memandai-mandai sangat kan. Kau nak ajar aku, kau nak jadi doktor kan. Padan muka kau. Agaknya doktor kata macam tu lah kan. Kalau Alia jadi doktor pun, Alia cakap macam tu kat diri Alia juga. Padan muka kau. Pandai sangat kan. Last engkau kena potong juga. Beranaklah kau Caesar. Pilih le tarik. Tu sebablah kita orang pilih 20/10 2010. Tahun masa Alia beranak Kaniva tu tahun 2010. So masa Alia nak kena beranak Kaniva pun tahun bulan 10. So kita orang pilih lah tarik 20/10 2010. Jadi senang nak ingat. 2010 senang nak ingat. Yang bestnya pula, lepas je masa orang selalu kalau pergi hospital nak beranak, dia akan siapkan beg tau. Beg nak beranak. Beg tahu depan pintu rumah. Beg nak tahu depan pintu rumah, nak ready baju baby, baju ibu, baju bapa, apa semualah dalam tu lah. Untuk pergi hospital kan. Pampers, apa kejadah, semua macam-macam lah. Tahu, Alia ni pula, itu benda terakhir dalam kepala otak Alia. Alia ni pula, buku Alia tu lah. Kira buku aku ni kena bawa ni. Kena siapkan. Semua info kena pam. Dalam buku tu. Semua info. Info dia macam mana? Alia dah bagi. Abang, kau tahu tak buku ni punya special macam mana? Buku ni special. Tak macam buku kat Kinokuniya tu. Sebab bila buku dia buka macam tu, dia boleh terbuka lagi 2 lapis macam tu. Dia ada yang lipat macam tu. Dia boleh terbuka macam tu. Ni macam scrapbook lah. Buku scrapbook lah korang. Alah dengki tau. Macam mana lah nak buat buku betul-betul lah. Nak buat buku scrapbook lah. Dulu rajin nampal-nampal lagi. Tulis, print tampal kan. Scrapbook dulu. Alia buat scrapbook. Yang ada binder tu. Mau masuk? Kenapa Caesar? Sebab Alia tak boleh beranak normal. Baby tu tak engage langsung. Perut Alia tak pernah jatuh. Perut Alia tak pernah jatuh. Baby tu pun tak pernah engage. Tak pernah engage. Dia tak turun. Tinggi je. Tinggi je. So sampai uri tu dah putih sampai 41 minggu, doktor kata kena beranak. Okay. So bila kena hari 20 bulan tu, Alia dah cakap dengan Big Boss, abang, okay, ni beg Alia, ni barang abang, ni barang Alia, ni barang baby. Alia dah bagi tahu dia awal-awal. Alia dah siap kan, Alia dah plan, dah organize betul-betul. Tapi yang pertama sekali penting, Alia masuk je dalam ward tu. Labor ward tu bilik. Bilik lah. Bilik. Labor room. Masuk je labor room tu. Abang nak kena angkat buku ni, muka surat ni, baca daripada muka surat ni sampai muka surat ni. Ikut step by step. Alia dah bagi tahu dah. Doa apa bila baby keluar, apa nak buat, itu ini. Sebab apa? Masa kita orang dah kahwin tu, masa kita orang nak buat anak, Alia dah bagi tahu Big Boss dah. Abang, kalau kita nak buat anak, sebelum kita apa-apa tu, kita kena doa dulu. Baru nanti anak kita tu setan tak kacau, apa tak kacau. So ada doa dia tu. Big Boss kena baca semua doa-doa Alia suruh ni. Dia kena ikut step by step. Doa kalau kita nak bersama dengan suami, doa apa supaya nanti anak tu terlindung daripada syaitan-syaitan ni semua. So baca doa tu. Masa buat Eva lah. Masa buat Eva baca doa tu. Lepas tu Eva keluar je kena baca doa apa, kena buat apa, kena itu. Malam kena baca Yasin. Macam-macam step by step ni. Kena pegang ubun-ubun. Apa doa yang nak kena baca masa pegang ubun-ubun tu. Seorang bapa kena pegang. Dia kena step by step tu. Dia kena ikut. Sebab tu korang tengok Eva macam tu. Sebab tu korang tengok Eva bagus. Dengar cakap. Sebab bapak dia baca doa. Bapak dia tengah malam kan, baca Yasin ni. Pegang baby, baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga baby. Jaga. Mak dia punya tu, abang sediakan cari air ni, air zam-zam ni, nak belah mulut. Cari air zam-zam ni. Masa tu apa kena buat? Macam-macam step by step. Semua dia kena ikut. Apa nak kena bawa? Betul. Macam-macam doa tu apa Alia dah lupa dah. Ada dalam bilik. Nak kena buka buku tu balik. Bab Alisha tu masa tu abang Jangan cerita. Nanti kita cerita bab Alisha dengan bab Aaron. Cerita. Okey. Lepas tu bila dah sampai macam tu kan, sampai Eva lahir. Masa Eva lahir, cara Alia jaga dia juga pun cara ikut buku.
benda macam ikut buku, betul-betul ikut buku. Step by step. tak boleh. Buku je yang cakap boleh, betul. Buku je betul. Doktor pun salah. Betul lah doktor. Ada juga masa doktor tu salah. Doktor Alia lagi betul. Lepas tu kan kita duduk mamak mentua. Lepas beranak duduk mamak mentua. Kita ni abang Alia cakap dengan dia, abang jangan sekali-sekala bagi anak Alia air susu lain selain daripada susu ibu. Ini masalah Alia lagi satu ni. Jangan bagi susu lain selain daripada susu ibu. Air masak pun tak boleh. Baby tu tak boleh makan apa, tak boleh minum susu apa sebelum dia umur 6 bulan. Puting pun tak nak bagi dulu. Cannot. Semua tak boleh. Cannot. Dia buku betul-betul. Macam tu. Buku betul-betul. Ni mak buku ni. Mak buku. Bila kita duduk rumah mak mentua, laki kita ni jadi orang tengah lah. Kita jadi orang tengah lah. Aku kat situ suka hati korang lah nak buat apa. Alia ni kan orang dulu-dulu kan dia akan kata macam budak ni lapau. Dia nak makan kan. Kita ni masa tu alamak nak cakap macam mana tu mak mentua. Nak tegur kan jadi kurang ajar. Cakaplah abang. Janganlah bagi Ifak makan dulu abang. Cakaplah abang. Itu semua tanggungjawab dia lah nak bagi tahu mak dia kan. Tapi masalah susu ni, masalah susu sekarang orang dah tahu banyak tau. Tapi ramai orang tak tahu. Masalah susu Alia ni menyusukan anak all the way 2 tahun untuk Eva. Direct. Botol pun tak ada. Direct. Sampai Alia tak boleh nak keluar pergi mana-mana. Dengan anak je 24 jam. Dah sejam kat Alia live tapi rasa macam baru cerita. Dengan anak je 24 jam. So masa tu mak mertua asyik kata kena minum air masak. Betul tak? Sebab apa nanti kesian baby punya kesian baby haus. Asyik minum susu je. Tapi bukan salah mak mertua kita. Bukan salah mak-mak kita bila dia suruh baby tu minum air masak. Sebab zaman diorang pun mana ada buku, mana ada benda-benda ni semua untuk bagi info ni. Zaman diorang pun memang bagi susu tin. Susu baby. Bila minum susu baby, Enfalac ke apa ke punya susu, kan memanglah kita kena mixkan dengan air masak. Tapi kalau kita sendiri menyusukan badan, tak payah mix air masak, dia fully breastfeed sampai umur 6 bulan. Tapi macam itulah dengan mak mertua Alia nak bagi air masak, tapi Alia tak kasih. Alia tak tahu nak cakap macam mana. Sampai bila makan pun, umur Eva belum 6 bulan pun, orang tua-tua nak bagi makan kan. Cuma Alia tak tahu nak cakap macam mana. Kadang-kadang Alia terima je. Kita jangan pula jadi mana mandai pula kau nak tunjuk pandai kat mak mertua kau. Jangan pula. Susu formula. Jangan pula nak tunjuk pandai kat mak mertua. Mama tak boleh. Tak boleh, ni anak aku ni tak boleh, jangan ni. Dalam scrapbook saya telah katakan. Tapi dia lah yang kena tunjuk, dia lah yang kena bagi tahu. Budak umur 6 bulan tak boleh minum ni. Lepas tu tapi mak mertua dia tetap macam tu kan. Dia bukan diorang salah tau. Diorang tak salah. Diorang tak dapat info ni dulu dengan sekarang lain. Nanti kalau kita pula dah turn kita jadi mak mertua, ada cucu, lain pula ceritanya kan. Sebab apa yang boleh dia belajar. Belum turunnya lagi buku Alia tu. Betul. Belum turun lah buku Alia tu. Tahu. So benda macam tu, apa lagi? Banyak lah. Macam puting pun kan. Puting dulu Alia tak suka puting. Sebab Alia takut nanti gigi gigi jongang. Tapi sekarang kau tengok lah. Tapi sekarang Risha kalau puting, comelnya anak aku kalau berputing. Ya. Baik, dia tiba-tiba sebanyak. Tiba-tiba sebanyak je. Sebanyak. Dulu kalau mak mertua Alia kan, Eva dulu walau kita paksa dia pakai puting, dia tetap tak nak. Kat rumah mak mertua Alia tu kalau dekat dalam dekat dalam bilik dia ada puting tau. Bila Eva masuk dia akan bagi puting tau. Alia tengok je lah. Nak cakap tak boleh, nak takkan aku nak belah. Nak tangkap balik budak tu keluarkan puting kan. Alia adu dekat dia je lah. Alia mengadu kat dia je lah. Diam je. Tak apalah. Tapi nasib baik anak kita masa tu tak nak puting. Nasib baik masa tu Eva tak nak puting. Eva tak nak puting. Itu yang kontra dia tau. Dia best sebab Eva banyak direct breastfeed. So dia tak biasa Eva dengan pula botol susu
pun tak Pun nak. tak nak. Ya Allah. Dia nak mak juga. Dia nak susu jak gantung juga. Aku dah macam ni je. Dia ikut style bapak dia juga macam tu. Dia tergantung je lah anak kau kat sini. 2 tahun. 2 tahun. Tunjuk pandai kat doktor tak apa, mak mertua tak boleh. Betul? Dekat mak mertua jangan. Jangan tunjuk pandai kat mak mertua, jangan. Kat doktor tak apa. Kat mak mertua jangan. Yang bestnya, yang pasal susu tu kita faham. Yang pasal puting tu pun Alia faham. Yang pasal susu tu Alia tahu benda tu memang betul-betul 6 bulan lah. Tapi untuk puting tu Alia by the time Aaron je lahir, nak Aaron puting. Bagi Aaron puting. Senyap sikit. Elok sikit anak aku berputing. Korang tengoklah perangai Aaron dengan perangai Alicia berbeza dengan Eva. Perangai dia diorang berbeza. Kalau diorang berdua ni tak ada puting, aku rasa lompat sana, lompat sini, lompat sana. Bila dia puting tu elok senyap. Elok diam. Diam. Comel je. Comel je kalau dia ada puting. Yang pasal breastfeed 2 tahun tu pun ada juga. Kira-kira accountant aku masuk campur hal tu. Masa breastfeed Eva pun 2 tahun tu pun kita kira-kira sebab kita juga. orang pun dulu tengok dah lah keluar banyak duit bila nak ada baby ni kan. Dengan doktor, dengan hospital, dengan follow up, dengan check up, dengan ubat, vaksin. Lepas tu bila kita tengok balik kan, katil baby, bantal baby, lampin baby, baju baby, pampers baby, campur. Ni boleh tahan banyak yang beli ni. Sebulan berapa balak banyak ini pula kan. Sikit ni banyak ni. Buat bodoh je depan mak mertua. Okay lah balik. Jangan kurang ajar. Kalau dia nak beli susu, 1 tin susu dah 100 1 bulan pakai paling kurang 4 tin. Ni dah 400 banyak ni. So tanya dia, kau susu okey tak? Okey. Susu je lah. Dapat jimat. So 2 tahun jimat, tak payah beli susu. 2 tahun jimat. Lepas tu Alia ni bagi Eva direct breastfeed tu sampailah Alia mengandungkan Aaron. Tu ada orang tanya macam mana Alia win off Eva. Alia mengandungkan Aaron. Alia berhentikan Eva susu. Letaklah lemon. Mama hurt. Letak lemon. Dah lama okey lah dia. Itu pun kesian. Sebab Eva tak pandai pakai botol susu langsung. Dia tak pandai pakai botol susu langsung. Eva dah tidur ke? Tak tahulah, belum kot tu. Dia dekat dalam bilik. Dia tak tahu pakai botol susu langsung. Puaslah kita orang tukar botol susu A, B, C, D, E. Beli botol tak pakai. Beli botol tak pakai. Beli botol tak pakai. Kata ya Allah, 1 botol dah 100 ni. Aduh. Memang ya Allah, tak apalah. Memang rezeki dia memang dapat susu badan sampai 2 tahun. 2 tahun lah. Eva tu 2 tahun susu badan. Lepas tu barulah termengandungkan Aaron. Masa termengandungkan Aaron tu pun itu terlupa nak baca doa sebelum bersama tu. Ada kemungkinan macam tu juga lah. Itu terlupa nak baca doa sebelum mengandungkan Aaron tu. Sebab apa? Bila mengandungkan Aaron, semua orang rasanya ada anak, bila anak kedua, anak ketiga tu banyak accident je lah jadi. Banyak now accident. Eva juga ada jaundice tak? Ada. Anak Alia 1, 2, 3 semua ada jaundice. Anak nombor 2 dah ter-accident. Terlupa nak baca doa. Bukan terlupa, sebab semua benda nak kena buat cepat-cepat. Sebab anak yang satu tu dah ada kat tepi tu. Anak nombor 1 dah ada. Jadi kalau nak buat apa-apa kena cepat-cepat, kena diam-diam. Senyap-senyap. Macam curi pula nak buat apa-apa. Tom and Jerry. Kalau dulu Tom and Jerry dia mula-mula macam ni. Lepas dia anak nombor 1 kena diam-diam. Jadi dia macam okey, cepat. Dia tak boleh laju-laju. Dia tak boleh ready. Tak boleh. Tak ada bukan dimah. Tak ada. Bukan dimah dah tak ada dah. Dia straight to the point. Lepas tu tiba-tiba alamak, abang, Alia bulan ni tak datang bulan abang. Macam mana ni? Weh, takut weh. Masa tu yang beranak Aaron ni pula ceritanya, sebab Alia mengandungkan Eva ni, lepas Alia beranak Eva, berat Alia tak turun-turun. 75-80 kilo. Aku macam, bila aku nak turun berat badan ni? Sebab Alia makan ubat Noriday. Sebab doktor kata kalau nak makan family planning, yang okay for breastfeeding. Yang okay for breastfeeding is Noriday. So Alia pun makanlah Noriday. Alia kata okey lah, tak payahlah. Alia pun rasa nak win off lah Eva ni, tak payah menyusu lagi lah.
Alia rasa Alia nak turunkan berat badan sebab dah 80 kilo. Masa tu umur 24 tahun, kau berat kau 80 kilo. Woi, macam penguin tau. Yang gambar yang korang tengok tu, macam tu lah rupa. Macam penguin. Sampai orang kata, Alia, tu you gambar you masa tengah mengandung kan? Ya Allah Tuhanku, itu bukan tengah mengandung. Itu memang lepas beranak 2 tahun pun begitu juga rupa dia. Perut begitu juga perut dia. Orang beranak Caesar. Mama Alia tak boleh nak jaga. Mama Alia kat New Zealand. Kalau mak Alia nak jaga pun, mak masa dalam pantang, mak Alia nak jaga apa mak Alia kat New Zealand. Dia pun pantang. Pantang apa? Pantang cowboy. Dia pantang cowboy punya style. Mak mentua Alia pun pantang cowboy punya style. Sebab mak mentua Alia kahwin masa umur 14 tahun, 15 tahun. Bila mak mentua Alia kahwin umur 14 tahun, 15 tahun ni, kan, dia pun tak ada banyak info macam mana nak berpantang. Jadi mak mentua Alia kata, Alia, mama masak gulai kuning ni, nak makan tak? Aku macam, gulai kuning? Sedap tu. Sedap. Tapi Sedap tu. Tak apa, mak, tak apa. Alia tak makan. Itu korang belum tahu Alia macam mana Alia pilih pula orang jaga dalam pantang. Ya Allah, ya Tuhanku. Macam mana doktor tu kena, macam tu jugalah acik dalam jaga Alia dalam pantang tu kena. Itu nanti kita sambungkan pada episod keempat. Seronok tak dengar cerita hari ni? Nak dengar tak cerita macam mana Alia pilih orang yang jaga dalam pantang? Apa ke nama orang jaga dalam pantang sekarang ni? Lupalah. Confinement lady Alia. Sebab Alia masa tu duduk rumah mak mentua. Kita tak naklah menyusahkan hati mak mentua, menyusahkan mak mentua nak menjaga engkau pula. Betul tak? Tak naklah mak mentua jaga kita dalam pantang. Takkan nak suruh mak mentua kau tolong mandikan baby, tolong masakkan kau. Jangan. Tak boleh. Dia kena pandai berdikari sendiri. Sambung nanti ya. Jangan lebih-lebih. Sambung nanti besok hari ataupun besok lusa. Sajak sesuai betul lah dua orang ni bercerita macam bergaduh. Seronok. Nak tahu mengandung Aaron tu, sabar le. Tak menyampai yang Sabar. Tunggu episod keempat. Macam mana mengandung Aaron pula. Lepas tu, macam mana pula duduk rumah mak mentua masa kita dalam confinement. Sean, macam mana pula masa kita tengah dalam pantang, kita nak buat macam mana bila kita dalam pantang duduk dengan mertua. Dah berapa jam dah kita live ni? Cerita kita dah live berapa jam dah ni? Korang dah share ke belum cerita ni? Dah share ke belum cerita ni? Nak tahu macam mana Alia turunkan berat badan? Dah tentulah minum burn iced tea sekarang ni. Memang burn iced tea. Alia sepanjang Alia anak pertama, anak kedua, Alia tak pernah dapat berat badan macam sekarang ni. Melainkan sekarang bila Alia dah minum burn iced tea baru dapat berat 48. Tak pernah dapat berat macam ni. Alia akan tunjuk korang, kan kita ada pakai apa, Fitbit Fitbit punya history tu. Fitbit punya history ada. Dia ada tunjuk weight turun, berat kita, body fat kita, apa semua kat situ ada tunjuk. Daripada tahun berapa sampailah sekarang punya berat. 1 jam lebih sikit je. Okey lah tu, cantik t-shirt sis. Apa ni, suka kan korang? Okey, nanti kita buat Lok-lak Alia ambil bos. Enjoy hampa ni. Seronok dengar macam Netflix. Itulah, korang dah tengok ke belum episod pertama dengan episod pertama? Episod kedua dah tengok tak? Ataupun cerita bapa tiriku si tikus cacat, siapa dah tengok? Bapa tiriku si tikus cacat ada 7 episod. Lagi sedap cerita bapa tiriku si tikus cacat tu, lagi best. Kalau siapa belum tengok rugi. Kisah cinta Alia Zailan ada 4 episod. Kalau siapa belum tengok lagi rugi. Best gila. Yang tu best gila. Tapi yang paling best sekali, kalau nak cerita pasal bapa tiriku si tikus cacat tu, yang paling best lah, highlight cerita tu kan, yang bapa tiri kita macam mana? Dia duduk dekat kursi malas tu. Sally, can you take my water please? Sally, can you take my food please? Lepas tu dia makan coklat, dia buang kat tepi tu. Dia makan coklat, dia buang kat tu. Itu bapa tiriku si tikus cacat. Siapa 7 episod habis dah. Tahu, saya sudah nangis episod 6. Kan? Bapa tiriku si tikus cacat. Best si tikus cacat. Kisah cinta Alia Zailan pula ada abang postman dalam tu. Abang postman yang gesek-gesek kaki tu. Kat rumah mak hitam. Dah lah Alia duduk kat rumah mak hitam masa tu, rumah makcik Alia. Lepas tu tengah-tengah makan, abang postman gesek-gesek kaki kat situ. Nasib baik ada bulu kat kaki dia. Kalau tak ada bulu, ingatkan mak hitam yang gesek kaki. Rupanya abang postman gesek kaki.
Korang kalau belum tengok, kena tengok cerita tu. Baru syok. Kisah mak tiri jangan. Kejap lagi bergelap semua. Itulah. Blackout lah sekali. Kisah mak tiri dia blackout weh. Dah. Bahaya. Tak boleh. Okey, korang. Nak tengok kat mana? Pergi dekat Facebook fanpage. Okey, Facebook fanpage Alia ada. Korang masuk je fanpage tu, ada nampak ada series, ada 3 series. Ini series yang ketiga. Series pertama Bapa Tiriku Siti Ko Cacat. Series kedua Kisah Cinta Alia Zailan. Yang ini series yang Kisah Cinta Big Boss. Yang kali ni dah 3 episod. Yang korang tengok sekarang ni 3 episod. Lepas kata Bapaku Siti Ko Cacat, terus saya semua video Alia Zailan. Video John. Jangan lupa t-shirt Kak Alia. Okey, kita cuba. Dah habis marathon 7 episod. Boleh buat novel ni. Before and after, happy ending story mesti ramai beli. Tak payahlah buat buku. Buku semua orang malah baca. Tengok cerita ni je. Korang boleh tanya-tanya sekali. Betul tak? Seronok. Alia boleh jadi producer lah. Kalau korang tengok cerita yang lain-lain tu lagi syok. Lagi bersungguh-sungguh Alia cerita. Sampai buat kuih career blackout pun ada. Apa cerita mak tiri tu? Tak berani weh. Jangan blackout. Tak berani. Don't play. Alhamdulillah. Thank you Yuyu bagi kita stars. 200 star Yuyu. Thank Yuyu you. tu dealer Alia dekat Seremban Boleh buat drama TV3. Tapi korang semua tak tengok TV3 dah. Tengok Facebook korang tengok Facebook dah kan. Cerita mak tiri Snow White siang lah sis. Nanti kan benda lain yang darurat nanti tak nak lah. Alia buat bodoh je kan. Belum tidur ke Alia? Belum. Celoteh memang orang Melaka Ya, orang Melaka ni dia suka membawang. Big Boss dah mengantuk tu. Jam berapa? Siap pakai earphone malam ni. Dah pandai dah apa ni. Aku laki bini nengok ni tak busy. Yelah, kita orang laki bini bercerita ni mesti dia kena ada geng kan. Nanti mesti dia kata macam abang lah tu, macam abang lah tu. Dulu abang saya cakap abang tak nak dengar. Yang lelaki pula yang kau tengok you buat macam tu. Macam tu lah. Cuba buat tu. Cuba masak tu kejap lagi. Yang lelaki punya. Kadang-kadang ada mak-mak. Mak-mak duk tag anak. Tengok ni. Bagus ni. Itu mak-mak. Banyak. Nak pergi tengok lah. Pergi tengok. Mazat. Best. Kalau korang nak dengar cerita Alia, episod yang keempat pula nanti, korang kena tahu cerita yang sebelum-sebelum ni. Baru korang faham cerita dia. Nanti kan kita cerita mak tiri Snow White, bapak tiri Cacat. Bapak tiri tikus cacat. Kenapa nama dia tikus cacat? Macam-macam lah. Alia ada banyak boyfriend dulu. Boyfriend. Macam-macam boyfriend. Tak boleh saya Alia ni. Waalaikumsalam Muhammad Ashraf. Thank you. Aku pening ni. Time gaduh je pening. CCTV Umbai. Hai Fidiaudin. Okey, lelaki pasrah lah dengan suara Alia siang malam. Dia suka. Sip dorang lah. Dia orang suka. Ya, buat drama best true story. Sekarang je cukup drama. Nak ubat kurus tu Alia boleh cari dealer-dealer kita, ejen kita yang sah ataupun layari website kita. Baru lepas detox. www.avenues.com.my. Ada yang sampai pergi detox pun bawa kita orang kan. Kak, ada satu cerita aksiden dekat dapur yang akak naik wheelchair tu. Betul. Itu dah sampai lagi. Itu masa itu belum Aaron sampai. kecil. Itu dah pindah rumah. Cerita belum tu pasal mak Aaron kecil. mertua. Ini belum pindah lagi cerita kita ni. Ini baru episod 3 baru buka rumah mertua lagi. Abang rasa ni banyak episod ni macam cerita Korea ni. Banyak. 36 episod mau jadi ni. Episod dia weh. Sabar, dia belum lagi episod sampai macam mana kita orang berjaya, macam mana ada bisnes, ada apa bisnes. Banyak weh. Sabar. Dekat Singapura ada tak? Ada. Pergi je dekat website www.avenues.com.my. Pergi scroll sampai bawah cari dealer agent. Dekat situ ada nama-nama dealer, nama-nama agent kat situ. Okay. Kak Alia cerita pasal Aaron tu dah habis ke? Dah, nanti tunggulah esok lusa. Episod 4 pula. Relax lah korang. Alia belum ngantuk ke belum? Elok pula live Kak Alia, Kak Haji pagi ni. So, suara dan mulut sama. Elok macam mana? Tak tahulah. Handphone sama. Handphone sama. Dia elok pula. Ni macam cerita Korea ni 100 episod. Itulah pasal. Kan? Iman Kids IKEA. Sama lah. Saya dulu pun ramai boyfriend. Good luck Big Boss. Thank you Fida. Thank you. Amin. Shopping dalam bilik ujian lepas kahwin. Betul. Ujian lepas kahwin, shopping dalam bilik, semua ada. Belum cerita je lagi. Sabar sekejap.
Sabar, dia episod keempat pun masih cerita masih dekat rumah mentua lagi. Saya create akaun Facebook semata-mata nak tahu cerita tikus cacat. Tak apa, nanti dah pernah masuk kat Facebook tu, pergilah masuk kat live kat Facebook. Tak, kita tengah nak Tolong masukkan like, share. semua benda ni ke YouTube. Nanti kau boleh tengok juga nanti kat korang YouTube. boleh buat tengok kat YouTube. Ada plan nombor 4 ke? Ya Allah, kalau plan nombor 4 tak tahulah gaduh tahap mana. Ada waris rombau ni. Ada waris Dia best rombau. dia actually kalau tengok kat Facebook ni, bila Rasa tengok semua ke live Sean ada kat sini? kita dapat tengok komen-komen orang juga tau. Kalau dekat YouTube, kalau kita dah copy file ni pergi ke sana, nanti kau tak nampak sambil tengok tu orang komen-komen. Oh, pasal siang ramai yang live, so IG dengan FB lag. Maybe. Malam tak ramai. Maybe lah. Nak nanti cerita macam mana sampai belajar. Okey. Big Boss umur berapa? Sama umur, 36 tahun. Sama Tak tahu umur. pasal anxiety Alia. Okey, nanti. Dia belum sampai anxiety. Kita buat Tunggu sampai siri lain nanti. Siri anxiety tu lain dah. Itu lepas Aaron. Itu kena series lain dah. Yang paling best live yang nenek mandi apa? Mandi sungai. Itu live paling best nenek mandi sungai. Ramai orang salah anggap tau. Dia kata tak tahu malu ke nak pergi berkemban tu. Layan live Alia dengan suami dengan anak. Amboi Azira. Okay, salam suami dengan anak-anak ya. Follow Alia tanpa sengaja. Lepas tu tak boleh miss pula. Allah, thank you. Macam mana korang jumpa? Azida, tengoklah dalam fanpage ni. Cuba tengok dalam fanpage ni. Kalau belum like, belum follow dulu. Dalam fanpage ni, buka je fanpage tu, dah nampak series dah. Dah nampak cerita kisah cinta Alia Zailan, kisah cinta Big Boss yang sekarang ni lah. Series sekarang ni, episod sekarang. Kisah bapa tiriku Siti ko cacat. Tu dia. Macam mana korang jumpa tu, tengok dalam kisah cinta Alia Zailan. Anak bujang saya minat tengok Alia ambil bol. Okey, salam kat anak bujang. Kita sambung. Sabar. I pun terfollow tanpa sengaja. Semua saya add kat Alia. Syok. Barulah nak baca komen. Dia tadi memekak je, membebel je, tak dapat baca komen orang. Anak pun layan ni, suka sangat dengan Alia. Thank you. Okay, salam kat anak tu. Thanks Alia hiburkan malam ni. Follow Alia dengan Big Boss sebab swimming pool. Lepas tu molek. Swimming pool mana satu tu? Yang Big Boss berkemban tu ke? Sebab ramai yang ingat Alia ni yang nak berkemban. Takkanlah dia nak berkemban. Agak-agak dia nanti mak mentua kita, mak mentua Alia dengan bapak Alia ni, Tok Jelan ni, duk tengok live ni tau. Kisah Alicia merajuk kat Ariel episod 1. Zamin ni dia peminat Alicia. Zamin tu dia daripada TikTok. Oh ya ke? Daripada TikTok. Dah cari tak jumpa gambar kahwin. Loh, besok Alia post gambar kahwin tu ya. Ramai sebenarnya dah tengok gambar kahwin tu hari tu Alia post. Banyak like. Tapi tak apa, nanti mesti ada yang baru kan. Yang baru follow apa semua, nanti kita akan post gambar kahwin. Sebab gambar kahwin kita orang tak adalah secantik macam gambar kahwin korang. Kan kita orang kata kita orang ni gambar kahwin, fotografer ada, pengantin tak ada. Pengantin dah balik bilik. Pengantin sampai-sampai je, angkat gambar kejap dekat pelamin. Kejap-kejap je, 1 jam hilang dah pengantin. Tak ada angkat gambar. Tak ada angkat gambar sangat pengantin. Tak ada gambar pengantin sangat kita orang ni. Sebab fotografer pun kita orang tak pilih. Kita orang pun rasa fotografer tu pun tak apa-apa punya fotografer. Fotografer tu masa tu dia sembang dia pasal kamera. Baru ceritanya dia tu masa tu baru beli kamera. Fotografer tu baru beli kamera. Kau tahu? Baru beli kamera. Lens pun tak banyak. Baru 1-2 lens je. Baru kit lens. Baru. Jadi janganlah nak tengok gambar kahwin kita orang. Gambar kahwin kita orang tak secantik gambar kahwin korang. Janganlah tanya video kahwin kita orang. Video kahwin kita orang pun tak cantik macam anak video kahwin korang. Saya umur 7 tahun minat tengok uncle dengan aunty masak dan makan. Bila tengok makan je, Azim garanti pun makan. Bagus macam tu Azim. Bagus Azim. Mak saya minat akak. Dia kata seronok. Okey, salam kat mak awak Liana. Kira salam. Waalaikumsalam. Mata dah ngantuk lah Alia. Okey. Nama tuan punya badan sedap, nama lagu Alia Maisara, Ivan Natasha, suami setia menemani. Thank you. Betul ada Alia Maisara. Buat gambar kahwin baru Alia. Tak yalah gambar kahwin baru buat duit je. Baik kita pergi mana-mana, angkat je gambar macam sekarang. Sama juga suami juga tak payahlah jadi gambar kahwin. Gambar raya tu pun dah macam gambar kahwin dah. Kan?
Happy birthday. Fauzia, Cik Ji sampai hari ni duk ikut. Alah, thank you Cik Ji. Saya pun follow tak sengaja live Alia selalu Inilah kat birthday wall. D lah. D nya birthday. Happy birthday D. Happy birthday to you. D's birthday. Say happy birthday. Say happy birthday to D. Aaron ada kat sini. Someone here, come. Happy birthday, D. They cannot see you sayang, come here. Happy birthday, D. Happy birthday D. It was also Nanti anak letak nama Elisha lah. Letaklah nama Elisha pun cantik. Maksud dia cantik. Elina pun Bos, cantik. esok masak apa? Kita orang dah ada menu dah untuk nak masak esok ni. Mesti Mak Tiri pilih fotografer tu kan? Tak Bukan pasti. Mak Tiri, bapak sendiri. Bapak Alia sendiri yang pilih sebab Abah Alia dia kerja kat Multimedia University MMU Melaka. Jadi dia ada anak murid dia, student dia. Jadi dia pun nak tolong student dia kan. Tak payahlah belanja lebih-lebih. Student dia pun baru je beli kamera. Jadilah student tu tolong ambil gambar kita orang sekali. Lepas tu kalau dekat KL pula, tak payahlah cerita pasal kat KL. Nanti kita buka aib orang. Tak payah cerita kat KL. Nanti kita cerita yang benda kita boleh cerita. Sebab apa yang kita nak bercerita, apa yang kita nak berkongsi dalam cerita kita orang ni, kisah cinta Big Boss, kisah cinta Alia Zahila ni, kita tak nak cerita aib orang. Kita nak cerita apa yang korang semua dengar, apa yang korang semua tengok. MMU Cyber. Boleh jadikan inspirasi, boleh jadikan tauladan. Oh, MMU Cyber. Abah Alia Lambat dua. tengok live tadi, tengok movie Conjuring. Tak seram kan, tak seram kan. Yang nombor 3 tu tak adalah seram sangat. Alia boleh tengok. Alia boleh tengok. First time aku tengok dia tengok movie cerita hantu. Bos, esok buat makan Korea. Tak suka tengok. Suka tengok Big Boss makan. Ya, sayang. Kena beli barang lah. No. It's 2 o'clock in the morning already. You have to go to sleep. Ayah Alia lecturer ke kat MMU? Alia pun tak tahulah dia lecturer ke apa ke, Alia tak tahu. Yang Alia tahu dia kerja kat MMU, dia bahagian sports. Lepas tu dia kejap kena pergi Melaka, kejap kena pergi KL. Tu je. Ya. Laki kita pun terjebak tengok live ni. Yes, Dua-dua menilai gelak. Especially Pak Big Boss pun kerja kat pregnancy test. Siapa birthday 13 Jun tu happy birthday juga dekat dalam IG ni tadi. D nya birthday. Honda City RS dapat rebate tinggi tak? Itu kau boleh PM. Boleh PM dekat IG atau PM direct ke Honda punya IG atau Facebook page Honda Global MT. Nanti orang akan message kau kat situ Aaron tak tidur lagi sebab diorang anak Alia ni dia dah cuti sekolah. Jadi diorang tak kisah dia tidur pukul apa pun. Saya dah consume Vitalisha and Bernai stick kotak kedua. Alhamdulillah. Thank you Syera. Syera ni selalu ada dalam live kita tahu. Syera Wahab. Kan Apa Syera dia? Wahab kan? Apa dia? Kita ada DM sis. Okay, nanti Alia check ya. Kenapa hang ni tiba-tiba tengok Conjuring kat Netflix ke? Tak tahulah dekat mana dia orang tengok. Kak Alia duduk mana? KL. You punya aura sampai anak I yang umur 13 tahun pun tengok you punya live. Oh lama, salam kat anak you umur 13 tahun tu, okey? Ni kena satu family ni kan. Satu family ni kan. Honda Civic baru maybe dalam tahun depan kot. Tahun ni actually semua car manufacturer tahun ni tak ada cukup stok sebab chip worldwide chip shortage. Apa ni chip untuk komputer tu shortage sekarang tahun ni. So banyak kereta tak dapat dibuat sebab tak ada chip ni. So most likely kereta-kereta baru semua akan keluar dalam tahun Classic depan. caramel, thank you. Betul. Conjuring 3 tak cukup debar, betul? Berapa harga teh kurus tu? Ni harga dia RM79 kalau bukan member. Kalau dah jadi member RM71.10 boleh beli dekat dealer-dealer ejen kita yang kat dalam ni. Rajin, dia orang dah pukul 2 pagi pun ada. Bantu dia orang untuk sales The new one baru keluar wayang. Rambut pun cantik. Nak beli kat mana? Beli kat dealer-dealer ejen kita ataupun tengok kat website. Dah terjebak live Alia sampai 2 pagi dah ni. Itulah tu. Kita orang ni nak bercerita siang hari. Tapi manjang je ada kerja siang hari. Sibuk. Dengan Alishanya melompat sini, melompat sana. Alia macam mana nak bagi anak-anak pandai speaking daripada kecil? Itu korang belum dengar lagi macam mana Alia jaga baby masa dalam pantang. Alia jaga baby dalam pantang ni dia ada ABC step dia. Big Boss kena ikut. Timing dia pom timing dia. Kau nak tahu tak? Bila baby kat dalam perut, pergi ke kedai baby ni kan, Alia anak tu dia suruh beli apa? Earphone untuk perut dia.
Tahu kat situ. Semua orang tahu tu abang. Ha? Semua orang tahu tu. Ya ke? Semua orang memang nak letak earphone kat perut Yang ni. mana tahu earphone kat perut tu mahal bodoh. Abang rasa kalau kita orang radio maybe mesti dengar. Yang pasti bila dah beli dia pakai sekali lepas tu dia tak pakai dah. Malas tak sempat. Bengong je kerja. You Alia ni suka membaca. Dulu suka membaca. Lepas tu bila baca tu, sebab kita dah biasa study kan. Bila study cikgu bagi tajuk. Some of us all know. I know sayang. Iron, it's time to sleep. Go upstairs please. Back Alia here, bro. suka study. Lepas tu Alia suka buat buku kan. Buat assignment tu dah biasa tau. Dah biasa. Jadi bila Alia tak kerja, Big Boss suruh Alia jangan kerja apa semua don't susah. breathe. Okay. I nak Google. Kalau di US is Don't family breathe. popular viral. Di KL Alia silent. Ya ke Zarin? Don't- Thank you. Breathe. Orang yang ada darah tinggi boleh minum OJD dengan ambil iced tea. Kita orang tak boleh nak saran kau tau. Kena tanya doktor. Alia hari tu member office minum burn iced tea 22 hari dah turun 6 kilo. Suka sangat dia. You ke klasik caramel. Wow. Don't breathe ni dah tengok. Congratulations kat dia. korang tekan Buta classic ni. caramel. Classic caramel tu dekat IG tu tekan tu. Alia selalu beli classic caramel kat dia. Sedap gila. Sedap. Classic caramel dia tu, cream caramel dia tu tak ada rasa macam telur-telur ke apa ke. Memang sedap. Gula dia semua sedap. Lembut pun lembut. Kak Ipa pun tengok live Alia. Kita pergi rumah mak mentua Big Boss, ingatkan terbau-bau suara Alia. Rupanya apa tak nampak dah ternaik dah. Tak kering tokak kau bercakap tak berhenti-henti Big Boss. Tak ada. Tadi baru baca write up tentang you. Apa dalam newspaper. Apa tak nampak lah, dah naik lah dalam dia punya komen, dia ternaik. Tak boleh naik atas, nanti dia hang terus habis live ni. Sangkut-sangkut live. Big Boss, what is your favourite movie? God of Gambler. What? Young and Dangerous. Awake at Netflix, not back. Aku ni suka tengok cerita Hong Kong, cerita Cina Hong Kong dulu. Young and Dangerous dengan God of Gambler. Saya pernah cuba bernasi. Alia tak dapat baca tau yang lain-lain. Nanti Alia baca komen-komen korang ni yang Alia tak dapat nak reply kat dalam nanti Alia baca Awake dekat Netflix ni baru keluar kan? Baru ternampak tadi masa baru Nurul. Harap MCO sambung sampai hujung tahun sebab nak Alia sambung semua cerita. Ya Allah, kau jangan. Aku pening kepala tengah MCO ni, kedai tutup ni. Nak sangat join agent. Boleh. Cari je dealer-dealer Alia. Kan? Cari dealer-dealer Alia. Diorang masih menerima agent. Cari diorang. Okay? Diorang boleh bantu. Suami sebelah dah tidur. Saya ketawa terbahar-bahar seorang. Baru start lagging lah Alia. Itulah. Berapa harga Vitalisha? Anti umur 62 tahun boleh tak ambil Vitalisha? Anti boleh. Vitalisha tu bagus untuk anti juga tu. Sebab dia ada prebiotik, probiotik. Kan zaman sekarang ni kan dengan macam-macam COVID kan. Mak Yuyu pun pernah ambil Vitalisha ni. Sampai dia kata, tanya Yuyu tu dia kata dealer dulu dia. dia tak boleh puasa, lepas tu dah boleh puasa. Dulu dia tak boleh puasa, sampai dah boleh puasa. Masa bulan puasa dia tak boleh buat solat terawih dulu. Lepas tu bila dia ambil ni dah boleh solat terawih. Dia bagi vitamin kat dalam ni kan. Anti cuba. Nanti bagi tahu. But it's time for you guys to go to sleep. Live Alia tak kira umur, semua pun layan. Sleep, Itulah. Thank you so much. Come back kasihlah idea untuk masak apa hari-hari. Kita orang pun kadang-kadang tak ada idea. Korang yang bagi idea sebenarnya kadang. Good night sayang, I love you. Ni Iba baru nak tidur ni, nampak ni. Dia orang tak kerti tidur. Tapi Alia tak kisah pun dia orang tak tidur sebab besok dia orang tak sekolah. Jadi kalau dia orang sekolah, mak dia jadi rimau. Kalau dia orang sekolah, mak dia jadi rimau, bapak dia jadi singa. Mak Yuyu masih makan Vitalisha. Betul, mak masih teruskan. Tu Nurul Yuyu Avenis. Dia tu dealer. Kalau korang nak jadi agent, cari dia juga. Live Alia je saya boleh layan sampai end live. Thank you so much. Baju Captain Alisha beli kat mana? Kat dealer Alia, Macchi, MEQ, apa harga Vitalisha? RM89 kalau bukan member. Kalau dah jadi member, RM80 10 sen. Kalau nak jadi member, senang je. Pergi kat website www.avenis.com.my. Okay, terus beli dekat website membership tu RM10. Ada tak review orang yang darah tinggi tapi consume per nice tea? Ada yang consume per nice tea. Tapi tolong check dengan doktor dulu. Ada sebab dia dah tanya doktor dulu, doktor bagi. So setiap orang punya penyakit ni lain-lain. Jadi better tanya doktor sendiri. Tu yang kita orang tak pandai. Ada orang darah tinggi ni, ada orang darah tinggi kat sisi. Mana kita tak tahu. So tak boleh main suka hati. Alia pun tahu ramai acik-acik kat dalam ni. Tengok. Jadi Alia memang tak boleh nak fikir nak duit je. Nak duit memang belilah. Tak boleh. Alia sayang kat korang semua juga. So jaga kesihatan juga. Tak boleh pentingkan nak duit je.
Kan? Kalau benda tu kena tanya doktor, tanya doktor. Kan? Memang kita ada testimoni orang yang macam ni, makan benda ni boleh lagi, menyusukan apa semua boleh. Cuma kita, bila kita bisnes ni, ala bisnes secara jujur, ikhlas. Bila orang tanya apa semua, memang kita tak boleh bagi tahu benda ni boleh bantu untuk penyakit ni, benda ni bantu untuk penyakit ni. Dia salah dari segi undang-undang penjualan. Salah kalau silap-silap boleh kena saman juga benda tu pada dia. Sebab tu Alia memang buat bisnes ni, buat betul-betul. Kalau nak benda ni nak minum, tanya doktor. Sebab Alia tahu kalau korang tanya doktor, kan, sebab benda ni tak ada masalah, benda ni semua bagus, tak ada gula apa semua kan, tak ada gula, so benda ni bagus. Banyak doktor yang bagi sebenarnya, ada sampai doktor yang suggest. Tanya Yuyu, ada doktor daripada hospital kat Seremban pun suggest. Sampai patient doktor tu cari kita orang kat Facebook. Tengok kita orang. Skincare pun doktor yang suggest sebenarnya. Sebab produk kita memang betul bagus kan, doktor yang suggest. Bukan doktor suggest, doktor pun ada yang pakai, doktor pun ada yang minum, nurse pun ada yang minum. Nurse ramai lah jadi dekat Singapura agent. ada dealer. We got a couple dealers in Singapore. Jom Alia, Sleep Big Boss dah ngantuk tu. Itu jom. Syarat jadi dealer mestilah orang yang dah pernah guna produk kita, dah pernah nampak result. Dah habis ke episod 3? Alah, tadi lambat low battery handphone. Dah habis dah. Repeat balik. Tak apa. Tengok balik. Don't worry. Tengok balik. Esok balik tengok. Ramai doktor and nurse officer Seremban dah amalkan. Bukan kat Seremban je tau, macam-macam tempat dah. Okay, so kita jumpa lagi esok hari. Ramlah apa tu? Allah mak, dah ternaik lah. Alia macam ada aura. Saya tertunggu live Alia. Thank you Wan. Betul, saya ada customer doktor. Tu dia, Big Boss dah ngantuk tu. Skincare Avenue apa yang patut kita try dulu? Zarin Apple. Dia bergantung dengan masalah kulit. Pergi tengok kat website, ada nampak jenis-jenis skincare untuk masalah kulit. Okay, produk Alia tak masuk Watson ke? Tak ada. Sebab dulu Alia plan untuk bantu ibu-ibu tunggal yang ada dekat rumah yang tak bekerja. Sebab dulu Alia tak bekerja kan. Dulu Alia housewife juga. Sampailah sekarang Alia bukan housewife je, Alia memang bekerja juga. At the same time Alia housewife. Macam mana Alia sekarang, Alia cerita nanti episod-episod seterusnya. Sebab Big Boss tak kasih Alia kerja, tapi macam ni lah Alia kerja. Dia pun sekali Alia duduk kat rumah, dia tak kasih kita keluar kerja. Jadi sekarang ni kita tak keluar kerja, kita kerja kat rumah dapur. Dia suruh Alia kerja kat dapur. Sampai sekarang masin mulut dia Alia kerja kat dapur. Betul tak abang? So kita jumpa sama-sama. Dah join oil and gas industry kan? Alia sejak kahwin join oil and gas industry. Jadi sebab tu kita tak masukkan dekat Watson. Kita nak nanti kalau kita masukkan kat Watson, dealer kita, ejen kita tak dapat nak cari duit. Kerja kosong ada, boleh apply dekat hr@avenis.com.my. Ya, hr@avenis.com.my. Bye, nak sambung bola pula. Okey, bukan Malaysia dah kalah ke? Dia sokong Vietnam pula. Dia sokong Vietnam. Okey. Vietnam sambung. Okey, bye-bye korang. Assalamualaikum. Thank you so much for watching. Bye guys.